Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayahnya kita dapat bersama pada pagi ini, pagi yang berbahagia ini untuk dalam program Bicara Santai Syawal Senada untuk tahun 2024. Pada hari ini kita akan bersama dua panel yang dijemput khas untuk program pada pagi ini. Sebelum itu saya menggunakan diri saya Rizal bin Sarbini, merupakan moderator untuk program pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan dua orang ahli panel yang dijemput khas, iaitu yang pertama Al-Fadhil Ustaz Sahabuddin dan yang kedua Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar. Sebelum kita meneruskan program kita, marilah kita sama-sama memperkenalkan ahli panel kita untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Cik Sahabuddin bin Cik Hussein. Saya berasal daripada negeri Kelantan. Alhamdulillah telah berumah tangga dan diberikan 3 cahaya mata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar bin Ismail, berasal daripada Johor Bahru. Sudah berumah tangga, alhamdulillah dikurniakan 3 cahaya mata. Allah. Alhamdulillah kita telah mendengar pengenalan diri masing-masing daripada ustaz-ustaz kita. Kita terus kepada soalan yang pertama. Kita dah berada di penghujung Ramadan. Kita akan menyambut 1 Syawal, tinggal berapa lama lagi. Soalannya Ustaz, apakah yang dimasukkan dengan hari raya? Sedangkan dalam Islam dia ada 2 jenis hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Jadi boleh Ustaz terangkan sedikit kepada penonton kita, apakah yang dimasukkan dengan hari raya? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Moderator. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari raya Aidilfitri bermaksud hari kemenangan umat Islam, yang mana umat Islam telah menang melawan hawa nafsu dan juga menahan lapar dan dahaga, dan juga membuat amal ibadat dalam bulan Ramadan. Kembali kepada perkataan Aidilfitri, Aidil bermaksud kembali, Fitri bermaksud fitrah. Maksudnya apabila masuk sahaja bulan Syawal, kita sudah kembali kepada fitrah. Fitrah bermaksud suci. Maksudnya di dalam bulan Ramadan kita melakukan amal ibadat, kita beristighfar. Maksudnya kita dah suci daripada dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan segala dosa-dosa kita dan kita menyambut bulan Syawal dalam keadaan suci. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penerangan berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan bulan Syawal. Semoga para penonton dapatlah mengetahui sedikit berkenaan dengan hari raya, dan untuk seterusnya kita akan kembali selepas ini. Kepada Ilahi Tuhan Maha Suci, terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam
Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Bicara Santai Syawal Senada 2024. Untuk seterusnya, pada hari ini kita akan terus kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Anwar. Ustaz, dalam hari raya kita akan selalu berziarah ke rumah-rumah untuk dapatkan hubungan silaturahim bersama kita. Jadi di situ ada yang perlu kita ada adalah adab semasa berziarah. Boleh tak Ustaz terangkan berkenaan dengan adab-adab berziarah ketika hari raya? Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita berbalik pada soalan tadi. Tuan Moderator bertanyakan tentang adab ziarah menziarahi. Jadi sebagai seorang Islam, pastinya kita akan ada adab ziarah menziarahi. Sedangkan Nabi SAW diutuskan di atas muka bumi adalah untuk innama bu'istu li'tamima makarimal akhlaq. Jadi di sini adab yang pertama jika kita ingin ziarah menziarahi adalah yang pertama adalah memberi salam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah An-Nur, la tadkhulu buyutan khaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Yang bermaksud jangan kamu masuk dalam rumah selain daripada rumah kamu maksudnya sehingga kamu memberi salam dan minta izin daripada tuannya sebelum kamu masuk. Maksud di sini bila kita sampai di rumah tuan, di rumah tetamu, di rumah tuan rumah, kita perlu memberi salam. Macam mana cara memberi salam? Nabi ajar beri salam, Assalamualaikum. Tapi zaman sekarang kita tengok anak-anak kita beri salam, Assalamualaikum. Kum tu dipanjangkan. Kalau boleh kita ubah. Beri salam sebenarnya Assalamualaikum. Tu. Nabi ajar kepada kita beri salam 3 kali saja. Kalau dah tak ada, kita kena balik rumah. Tak perlulah kita ke belakang, kita tengok. Kita pergi kat tikap, kita ngintai. Itu tak perlu. Itu bukan adabnya. Nabi kata beri salam. 3 kali beri salam tak ada, dan kita balik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ajar ada waktu yang para ulama kata yang diharamkan untuk kita pergi ziarah. Bila tu? Pertama, awal pagi. Maksudnya pagi-pagi lepas subuh tu terus kita dah pergi ziarah. Itu tidak digalakkan. Kenapa? Mungkin tuan rumah ni baru nak bersiap kan, baru nak mandi, baru nak bersedap, kita dah sibuk datang untuk ziarah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ulama kata waktu tengah malam, pukul 11, pukul 12 tu sepatutnya waktu untuk tuan rumah rehat, tapi tak sepatutnya untuk kita datang ke rumah untuk pergi ziarah. Itu 2 waktu. Dan yang ketiga, para ulama kata makan tu jangan gelojoh. Apabila sampai saja kita pergi ziarah di rumah tuan rumah, kita perlu beritahu anak-anak kita kalau makan jangan gelojoh. Ambil dulu makanan yang di hadapan kita. Jangan kita makan terlalu gelojoh. Itu tak perlu. Dan para ulama kata bila tetamu datang saja, ni untuk tuan rumah pula. Bila tetamu datang, tuan rumah perlu terus segera menghidangkan makanan kepada tetamu yang hadir. Itu adab pula pada tuan rumah. Dan seterusnya, yang keempat adalah bermanis muka. Kita pergi berziarah ni perlu bermanis muka. Walaupun kita ziarah ni rumah musuh kita. Kadang-kadang gini dalam setahun ni kadang-kadang kita ada berkelahi, betul? Kita ada berkelahi, kita ada bergaduh. Tapi bila kita masuk Syawal ni, kita berziarah perlu senyum muka. Macam nak senyum? Sebulan nombor 3. Kan senyum tu kan? Jadi walaupun kita bermusuh, masa Syawal ni lah kita untuk saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan di bulan Ramadan serta bulan Syawal. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin ada sikit penambahan berkenaan dengan kalau jenis yang jenis terjah Ustaz. Terjah nak datang ni, adakah kita perlu nak ziarah tu perlu memberitahu kepada tempat yang kita nak pergi dulu, beritahu kita nak datang dan sebagainya, ataupun ada yang jenis yang dia nak buat gempak, terjah tu datang kan? Macam mana tu Ustaz? Okey, yang terjah ni pun pada saya nak terjah ni pun boleh juga. Cuma terjah ni macam saya cakap tadi, waktunya biar sesuai. Jangan terjah waktu tengah malam. Tu kurang sesuai lah. Kalau terjah waktu 9, pukul 10 tu okey lagi lah kan. Tapi kalau terjah ni waktunya pagi-pagi pukul 7 dah terjah, atau pukul 12 tu
rumah apa tuan rumah nak tidur terjah tu kalau sesuai lah. Kadang-kadang waktu Syawal ni seronoknya macam itu, bila kita terjah tu rasa macam gempak sikit kan. Tapi kalau kita dapat akun nak datang tu okey juga sebenarnya. Tapi kalau nak terjah pun ikut waktu yang saya cakap tadi. Ada waktu-waktu yang mungkin dibolehkan ataupun waktunya tidak dibolehkan. Allah Allah. Okey, alhamdulillah kepada penonton semoga dapatlah sikit ilmu berkenaan dengan adab ziarah kita. Semoga Syawal yang akan datang ni kita dapatlah menjaga adab kita semasa kita berziarah. Harap jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilihmu. Kita pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti-nanti. Yang dilanda derita, redalah harimu kan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Derita, redalah harimu kan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Inilah hari kita. Oh, salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya.
Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam bicara santai Syawal Senada 2024. Okay, untuk yang seterusnya, kita akan bertanya kepada kedua-dua ahli panel kita berkenaan dengan amalan dan kelebihan dalam bulan Syawal. Tadi kita dah mengetahui apa itu raya, kita dah mengetahui ada adab ziarah. Kali ini kita nak tahu juga apa itu amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Syawal dan kelebihannya. Jadi tanpa mengengah masa, saya menyebut untuk yang pertama Ustaz Syahabuddin untuk menjelaskannya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Okay, kembali kepada soalan yang diajukan sebentar tadi, iaitu apakah amalan yang kita boleh lakukan dan juga kelebihan amalan itu pada bulan Syawal. Okay, yang pertama, 1 Syawal semestinya kita akan pergi solat Aidilfitri. Okey. Amalan yang pertama yang kita boleh buat iaitu kita boleh mandi sunat. Mandi sunat ni dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mandi selepas subuh lah, bukan sebelum subuh. Selepas subuh nak pergi solat, Nabi akan mandi dulu. Niat dia macam mana? Sahaja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, kita pergi ke surau ataupun masjid nak pergi solat Aidilfitri, disunatkan kita berjalan kaki. Disunatkan berjalan kaki. Yang ketiga, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ketiga iaitu kita disunatkan pergi jalan lain apabila balik ke rumah, jalan lain. Itu pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat, amalan sunat yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu sebelum Nabi pergi solat Aidilfitri, Nabi akan menjamah dulu beberapa makanan. Pada zaman Nabi itu ada kurma. Nabi makan kurma dulu, barulah Nabi pergi solat Aidilfitri. Berbeza dengan solat Aidil Adha, lain. Solat Aidil Adha sebelum dia kita tak disunatkan makan, sebab disunatkan makan selepas itu, selepas solat, iaitu makan daging korban. Okey, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, amalan sunat yang dilakukan pada bulan Syawal iaitu puasa. Puasa 6 Syawal. Ini kebanyakannya kita memang susah nak buat lah, sebab biasanya bila datang Syawal saja, kalau kat Johor ni kita akan beraya sebulan. Betul. Jadi susah sikit kita nak usahakan nak puasa tu. Banyak rumah terbuka. Banyak rumah terbuka. Kalau di Kelantan insya-Allah raya dia 3 hari saja. Sebab tu ramai. Saya ingat nenek-nenek saya dulu kan, dia raya kedua terus puasa Ustaz. Allah. Kalau kita memang susah nak kawal kan. Sebab orang ramai, makanan banyak. Okey, itu yang seterusnya ialah apa yang kita boleh buat pada bulan Syawal ialah kita berziarah lah. Seperti mana yang disebutkan oleh ahli panel kita tadi, berziarah. Dan apa yang disebutkan tu kita kena amalkan semula. Maksudnya daripada adab dia, apa yang kita tak boleh buat ketika berziarah. Saya nak tambah sikit Ustaz, apa yang Ustaz sebut tadi. Berziarah ni boleh pada waktu dia lah maksudnya. Dan juga masa berziarah tu, tolonglah jaga anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak ni rumah tu mungkin ada barang-barang yang mudah pecah apa kan, barang-barang yang mudah koyak apa semua. Kita awasilah anak-anak kita supaya dia tidak mendatangkan masalah kepada tuan rumah. Okey, itu saja Ustaz untuk amalan-amalan dan juga kelebihan-kelebihan bulan-bulan puasa. Satu lagi Ustaz saya nak tambah Ustaz sebelum saya habiskan itu ramai yang ambil kesempatan pada bulan Syawal ni untuk mengadakan pernikahan Ustaz. Pernikahan. Sebab Sayyidatina Aisyah pun dikahwini oleh Rasulullah pada bulan Syawal. Seorang lagi isteri Rasulullah iaitu Ummu Salamah juga berkahwin pada bulan Syawal. Okey, itu saja Ustaz. Setakat itu saja untuk kelebihan dan juga amalan-amalan di bulan Syawal. Sekian saja, wallahu a'lam.
teruskan amalan desa di kota, kunjungi jiran di hari raya. Kesibukan kerja bukannya alasan kita beraya selama sebulan. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Sahabuddin atas penerangan tadi. Kita kembali kepada Ustaz Anwar pula berkenaan dengan amalan dan kelebihan dalam bulan Syawal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi saya sambung sajalah Cik Ustaz Cik Din dah banyak, dah panjang lah tu. Rasanya poin saya pun dah hilang lah tu. Jadi saya cuma nak tambah sikit-sikit. Mungkin saya bermula dengan amalan sunat yang perlu kita lakukan dalam bulan Syawal. Yang pertama tadi Ustaz Din dah sebut puasa sunat 6. Kenapa? Nabi sebut dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana summa atba'u sitta min Syawal fadzaka syaumud dahri. Maksudnya siapa yang puasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti 6 dalam bulan Syawal, ganjarannya seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya dia berpuasa 30 Ramadan genap, cukup. Kemudian masuk Syawal, dia tambah 6 lagi. Biasanya hari pertama tak boleh. Hari pertama diharamkan kita berpuasa. Kenapa? Itu hari kemenangan kita. Kita kena raikan, kita kena bersukaria, tapi ada batasan dia. Tu. Mungkin hari kedua ataupun minggu kedua kita sambung dengan 6 Syawal. Kita boleh buat sekaligus ataupun kita boleh buat sikit tapi dalam bulan Syawal kena 6 hari. Kata Nabi SAW, ganjarannya seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Itu macam Ustaz dia cakap tadi. Yang kedua, pasal nikah tadi. Siapa, sebab hadis Nabi ada sebut, Nabi menikahi Sayyidina Aisyah pada bulan Syawal. Jadi yang mana belum kahwin, bulan Syawal ni kahwin. Dan mana dah kahwin pun boleh kahwin lagi, tak masalah. Boleh. Kalau berani Ustaz kalau berani lah. Tapi Allah Ta'ala sebut, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum ala ta'idu fawahida. Itu ayat tu jelas. Nikahilah perempuan. Mana perempuan yang kamu suka, 2, 3 ataupun 4 kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu rasa tak berlaku adil, cukup sekadar 1. Tapi kalau rasa boleh berlaku adil, kahwin. Kalau saya, insya tak. Tak tahu akan datang kan. Tu Ustaz Din dah sebut tadi kan. Seterusnya amalan sunat kena bertakbir pada bulan Syawal. Kena bertakbir. Kenapa? Kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita bertakbir untuk memuji dan membesarkan Allah Ta'ala. Itu amalan sunat yang kita perlu lakukan dalam bulan Syawal. Apa lagi yang lain? Seterusnya silaturahmi, maksudnya ziarah menziarahi. Itu perlulah kita orang Islam sentiasa pergi ziarah. Macam di Johor, macam Ustaz dia cakap, kalau dia Kelantan kita anu. Kelantan 3 hari je. 3 hari saja. Tapi di Johor ni sebulan, kadang bukan sebulan, lebih dari sebulan kan. Lebih daripada sebulan. Di Johor ni memang macam itu. Johor ni dia lebih sebulan kita beraya. Tapi tak apalah, yang penting kita pergi ziarah menziarahi untuk apa? Untuk saling bermaaf-maafan, untuk mengalir di antara kita kan. Kadang-kadang kita dalam setahun ni kita tak jumpa. Jadi di hari raya ni lah kita pergi berziarah dan kita bermaaf-maafan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh antara satu sama lain. Sebab kita dosa dengan manusia ni kena berjumpa depan-depan. Tapi dosa kita dengan Allah Ta'ala, sekadar kita berdoa, insya-Allah Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi dengan manusia ni, kita kena jumpa depan-depan, kita kena minta maaf, kita kena sebut. Barulah Tuan Badan maafkan, barulah terlerai dosa kita pada dia. Sekadar tu saja. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, kita telah mendengar dengan penuh jelas di atas penerangan berkenaan dengan amalan dan kelebihan. Jadi insya-Allah semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Jadi pada para penonton, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Senandungkan lagu untuk yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang pilu besar di kalbu. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara, dan semoga kekal sejahtera. Sayang lagu untuk pengganti diriku, semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara, dan semoga kekal sejahtera. Sayang lagu untuk pengganti diriku, semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Bicara Santai Syawal Senada 2024. Diharap semua penonton tidak sabar lagi untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh ahli panel kita. Kesat kita ada soalan daripada penonton kita, daripada WhatsApp Santai Senada. Dia daripada Cikgu Wan Azrul.
dia bertanya berkenaan dengan bagaimana nak menyambut Ramadan ni. Ramadan pula. Syawal. Minta maaf sebab kita dah mula Ramadan. Sebab kita mula Syawal. Bagaimana kita nak menyambut Syawal tu? Adakah nak kena raikan dengan meriah? Persiapan yang perlu kita sediakan tu macam mana? Adakah pakaian semua nak serba baru dan sebagaimana? Macam ni Ustaz? Dipersilakan Ustaz untuk kita bagi penerangan sikit pada penonton kita. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Sidang penonton yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, tak lama lagi kita akan menyambut Syawal, hari raya, itu hari kemenangan kita dan juga hari pembebasan diri kita daripada dosa, insya-Allah. Supaya kita doakan supaya pada hari raya nanti kita semua bersih daripada dosa, suci seperti bayi dilahirkan, insya-Allah. Okey, berkaitan dengan soalan yang diajukan seperti tadi, iaitu apakah persiapan kita apabila tibanya 1 Syawal. Okey, kita tengok sekarang, kita masyarakat sekarang nak sambut 1 Syawal, macam-macam dia buat. Dia beli pakaian baru, dia bersih rumah, dia beli lansir baru, kereta baru, bini baru tak ada Ustaz, bini baru. Bini tak ada. Bini tak ada. Okey, bini tak ada. Okey. Semua baru. Sofa baru kan, TV baru, macam-macam baru sebab nak sambut hari raya. Sebenarnya tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya untuk kita nak sambut hari raya ni, kita hanya perlu bersederhana sahaja. Sebab hari raya ni kita nak sambut kemenangan kita, bukannya kita nak bermewah-mewah. Kan, kita nak sambut kemenangan kita. Sebab dalam bulan Ramadan kita banyak melawan hawa nafsu. Kita bermujahadah, kita beribadah. Jadi hari raya ni kita nak meraihkan kemenangan itu, bukannya kita nak bermewah-mewah, nak menunjuk kat orang, kata kita ni kaya, kan? Beli barang tu, beli barang ni, lalas sekali semua tu hutang je. Lepas raya kita kena bayar pula Ustaz, berhutang pula. Muflis pula raya. Muflis pula Allah. Itulah kita tak nak. Sebab tu kita nak tanamkan kepada minda kita sekarang ni supaya kita nak sambut 1 Syawal, kita bersederhana dan banyakkan bermuhasabah diri. Apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lepas, kan? Betul-betul ke kita beribadah, betul-betul ke kita beristighfar. Itu yang penting kita kena ingat pada 1 Syawal tu. Kita dalam bulan Ramadan kita tak buat apa-apa pun, kan? Tiba-tiba 1 Syawal kita nak raikan macam kita ni menang betul-betul melawan hawa nafsu, kan? Kita tak naklah terjadi seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata betapa ramainya manusia yang berpuasa Ustaz, tetapi dia tak dapat apa-apa pun daripada puasanya itu kecuali al-ju', iaitu lapar dan dahaga. Kita tak nak tuan-tuan, kita puasa dah penat-penat, tapi apa yang kita dapat ialah lapar dan dahaga sahaja tuan-tuan. Kita nak apabila kita masuk 1 Syawal, persediaan kita dah selesai, kita dah menang melawan nafsu, kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersih dan suci sesuai dengan nama Aidil Fitri. Maksudnya kembali kepada fitrah, iaitu kita tiada dosa. Sekadar itu saja Ustaz. Sekian, wallahu alam. Ya, alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semoga apa yang disampaikan tadi kita dapatlah cuba amalkan. Dari segi persiapan kita, janganlah terlampau gairah sangat untuk kita dalam menyambut bulan Syawal. Sepatutnya yang lebih gairah adalah dalam bulan Ramadan. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan sebelum kita ke pusingan akhir, kita berhenti dulu setakat ini. Jangan ke mana-mana. Gemah takbir di subuh hari, menjelang sudah Aidil Fitri, tapi hamba musafir diri
Ibu lama dah pergi menyambut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba menangis di pagi raya. Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita. Pusara ayah dan juga ibu, di pagi bahagia hamba kunjungi. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Aidilfitri. Hamba menangis di pagi raya. Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita. Pusara ayah dan juga ibu, di pagi bahagia hamba kunjungi. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Aidilfitri. Alhamdulillah, kembali kita semula ke Bicara Santai Syawal 2024. Okay, kita dah berada di pusingan yang terakhir. Dalam pusingan akhir ni kita akan bertanya kepada ahli panel kita
berkenaan dengan pengalaman mereka menyambut bulan Syawal. Sebab kita ahli pengenal kita berada dalam dua negeri yang beza. Ustaz Syahabuddin daripada Kelantan, Ustaz Anwar daripada negeri Johor. Jadi kedua-dua ni sambutan dia akan berbeza. Jadi pada Ustaz Syahabuddin lah. Apa pengalaman Ustaz menyambut bulan Syawal tu di negeri Kelantan terutamanya lah dari segi cara sambutan di sana, kemudian makanan yang akan dihidangkan, makanan yang paling istimewa yang dihidangkan di negeri Kelantan. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz, moderator, tuan-tuan, hadirin penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini soalan terakhir Ustaz. Ya, soalan terakhir Ustaz. Insya-Allah. Okey, pengalaman ataupun sambutan hari raya Aidilfitri di negeri saya lah, Kelantan. Di Kelantan memang meriah lah sebab biasanya anak-anak perantau dia akan balik. Salah satunya jalan jam kan. Ramai, memang betul ramai lah. Dan juga sambutan dia kalau hari raya ni memang penuh dengan anak beranak lah, sanak saudara. Dan bila ramai macam tu, idea macam-macam. Makanan tu kalau ikut di Kelantan ni memang banyak makanan ketupat lah. Ketupat dan juga orang Kelantan panggil tape. Sini apa? Panggil apa? Tapai. Tapai berbeza dekat sini. Kat sini kita tengok dalam daun apa dah? Daun pisang. Daun pisang. Daun pisang ke daun apa? Tapai ubi tu. Tapai beras. Apa tu? Oh, tapai pulut. Tapai pulut panggil. Sini tapai pulut. Tapai pulut. Dia buat dalam daun apa? Getah. Ya betul. Okey. Itu makanan yang disediakan lah pada hari raya. Ketupat Kelantan dengan ketupat Johor sama Ustaz? Biasanya saya tak pasti dekat sini. Dekat Kelantan dia ada ketupat yang dinamakan ketupat manis. Dalam ketupat tu ada kacang. Kacang dan juga ketupat tu diuli dengan gula. Rasa manis gula tu. Biasanya kita jumpa ketupat yang kosong kan, rasa pulut saja dan kita cicah sesuatu, betul tak? Ni ketupat di Kelantan tu ada ketupat yang nama ketupat manis. Dalam tu ada kacang. Memang banyak kacang. Bila kita uli tu, saya biasa tengok mak saya buat, dia uli tu ada kacang banyak, dia campur kacang yang rebus lah. Bukan kacang merah, kacang yang ni warna putih-putih tu. Kacang kuda. Tak pasti kacang apa. Saya tak tahu nama, saya cuma makan je. Sampai sekarang saya tak pandai buat. Cuma kalau balik kampung, saya cuba-cuba ikat jugalah, tak pandai. Tapi kalau tunjuk kat mak saya memang fail lah. Dia macam ketupat palas lah gitu. Ketupat palas, ketupat yang 3 bucu tu. Ketupat palas. Ketupat palas. Okey. Lemang tu biasalah lemang dan juga cara penyediaan sama je kot dengan negeri-negeri lain, insya-Allah. Dan juga rendang, ada rendang. Dan biasanya saya sendiri saya suka makan makanan yang macam tu. Yang biskut raya sekarang ni saya tak boleh nak masuk perut lah. Kadang-kadang macam-macam lah bahan dia buat kan. Jenis-jenis, berbagai jenis kuih-kuih yang warna-warni, nak masuk perut tak boleh. Sebab kita masa tu kita tak boleh sumbat semua. Kan kita biasa daripada kecil makan ketupat je. Kita biasa yang tu je lah. Jadi itu saja untuk makanan persediaan menyambut Syawal di negeri saya lah. Dan mungkin tuan-tuan nak tahu apa makanan kegemaran saya. Apa tu? Makanan kegemaran saya pada satu Syawal lah nasi saja. Saya nak makan nasi dengan air je. Itu saja. Sebab puasa, saya dah puasa. Saya pagi satu Syawal saya makan nasi je. Saya tak tengok benda lain. Nasi. Biasa nasi lauk dia ayam gulai lah. Yang biasa mak saya buat. Itu saja. Terima kasih. Okay. Saya serahkan kepada Ustaz Anwar pula. Okay Ustaz, kita dah dengar tadi cara sambutan di negeri Kelantan. Kali ni di Johor Ustaz. Macam mana sambutan kat negeri Johor? Sebab tadi kata Syawal di negeri Johor ni sambutannya sebulan. Lebih pada sebulan. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator. Okey. Mengenai sambutan perayaan di Johor, memang tak dinafikan lah. Johor ni kalau sambut raya ni, ya Allah, sebulan, kadang sebulan lebih. Kalau hari raya pertama tu macam biasalah, kita akan bersiap-siap untuk pergi sembahyang raya. Kemudian balik sembahyang raya, kalau macam saya balik kampung di Muar. Di Muar ni hari pertama lepas balik sembahyang raya terus ada baraan. Kita tanda sebut baraan ataupun marhaban. Kita pergi rumah ke rumah ke rumah. Memang ramai. Kadang-kadang tu bergerak sampai 50, 60, 70 orang bergerak pergi ke rumah ke rumah ke rumah. Itu kunjung-mengunjung. Itu amalan yang biasanya orang bertumpahan, orang Muar kan. Biasa orang Jawa buat macam itulah di Johor. Tu seronoknya lah.
Kalau saya balik kampung tu masa saya kecil-kecil tu, kalau kita pergi mata kita raya, orang daripada masjid dah balik, terus pergi ke rumah. Naik, kadang-kadang dia tak makan sangat pun. Naik di maharban, kan? Di maharban, lepas tu minum air sikit, turun. Pergi rumah sebelah, pergi rumah sebelah, pergi rumah sebelah. Tapi pada saya bagus amalan tu. Teruskan. Kemudian saya duduk di Kota Tinggi, di Felda, pun sama juga, alhamdulillah. Kat sana pun lepas tu kita pun amalkan. Dulu saya balik kampung. Sekarang balik kampung juga, tapi saya balik rumah mak bapak saya di Kota Tinggi. Kita balik kat sana pun kita buat juga. Kita pergi blok ke blok. Masa blok saya blok 12, pergi ke rumah. Kita macam itulah. Masuk kita maharban, lepas tu kita minum, kita mohon maaf, kemudian kita pergi ke rumah kedua, ketiga, keempat sampai habis. Biasanya kalau kat Felda ni saya akan buat sampai pukul 3 pagi, 3 petang. 3 petang dah habis tu, barulah saya balik kampung ke Muar. Itu amalan yang di Johor lah. Kita ada baraan. Itu seronok pada saya. Kemudian pasal mengenai makanan pula, kalau makanan lebih kurang sama je. Kita ada ketupat, kita ada rendang, kita ada lemang, kan? Kita ada lodeh. Lodeh ni tiap hari kita boleh jumpa. Kalau siapa-siapa makan lontong tu, dia lebih kurang macam ketupat juga, tapi nama dia lontong, kan? Dia kata kuah kacang. Tu seronoknya. Cumanya satu lagi yang saya suka makan, kalau kat rumah saya, mak saya buat sambal goreng Jawa ataupun sayur goreng Jawa. Tu saya suka makan. Walaupun rumah saya ni orang Melaka, saya paksa dia belajar masakan mak saya ni. Alhamdulillah, setiap tahun kat rumah saya dia buat untuk saya. Mesti ada. Sambal goreng Jawa tu. Sambal goreng Jawa tu dia buat memang khas untuk saya lah, saya suka. Dan tahun-tahun lepas pun bila balik Melaka pun mak mertua saya pun dah suruh buat dah. Untuk kat Melaka pun dia dah buat macam itu. Sama juga. Dia buat makanan yang saya suka. Dekat Melaka pun dia buat. Walaupun dia bukan orang Jawa, rumah saya dia orang Melaka. Dia orang Portugis. Dia orang penjajah. Memang betul-betul orang penjajah betul, orang Portugis. Tapi saya ajar dia supaya masak makanan Johor lah, makanan Jawa yang saya minat tu. Jadi mesti ada sayur goreng Jawa tu untuk saya makan. Itulah pengalaman saya dan juga makanan yang saya makan pada hari Lebaran di Syawal. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah. Kita dah dengar semua pengalaman kita punya ahli panel berkenaan dengan makanan, sambutan raya dan sebagainya. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk setakat ni alhamdulillah bicara santai kita akan berhenti setakat ni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ahli panel kita akan ambil sebagai panduan dan iktibar, dan kita amalkan dalam sambutan hari raya kita yang akan datang. Jadi saya mewakili bagi pihak jawatankuasa bicara santai Syawal untuk tahun ini, kami mohon maaf di atas segala kesilapan sepanjang mengendalikan program pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada tahun akan datang. Saya akhiri dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hamba ulur tanda ingatan, buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Pada bunda tercinta, pada ayah yang rela berkorban, mohon keampunan dosa-dosa yang kulakukan. Untukmu duhai dinda yang setia harungi derita, marilah bersama
Dia yang pergi, kita hulu doa tulus suci agar roh mereka dicucuri oleh rahmat-Nya. Untukmu duhai Dinda yang setia harungi derita, marilah bersama kita saling bermaaf-maafan. Semoga lebaran ini membawa keinsafan diri. Sejarah yang hitam akan tidak berulang untuk selamanya. Pada Dia yang pergi, kita hulu doa tulus suci agar roh mereka dicucuri oleh rahmat-Nya.
Terima